Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel YouTube saya. Saya Cikgu Mus. Pada hari ini kita teruskan dengan pembelajaran untuk matematik tingkatan 5, topik nisbah dan graf fungsi trigonometri. Jangan lupa like, share dan subscribe kerana subscribe itu adalah percuma. Kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Ini adalah soalan contoh yang lagi satu. Okey, ini adalah latih kendiri 6.2C. Yang ini saya lupa ganti. Tak apa, nanti saya edit. So, 6.2C. Muka surat 191. Okey. Yang ni saya lupa edit. Soalan ini. Sebab kalau nak bincang satu contoh sahaja, awak tak berapa nampak sangat. Okey, rajah di bawah menunjukkan pandangan atas sebuah rumah api. Lampu isyarat rumah api menghantar sinar cahaya seperti di dalam rajah. Maksudnya dekat sini, ini adalah rumah api yang bulat ini. Awak tengok daripada langit, daripada atas. So, yang ini adalah sinar cahaya lampu. Yang dia tulis ini, sekejap saya nak tukar kepada laser. Okay, ini adalah sinar cahaya lampu. Okay, cahaya bergerak lurus. So, kita anggap dia, ini adalah sinar cahaya. Lepas itu, apabila lampu isyarat berputar, sinar cahaya bergerak di sepanjang pantai pada sudut X. Tulis satu fungsi bagi jarak S. Sudah. Kalau tadi, dalam soalan dia dah bagi siap-siap. Yang dimodelkan ialah Y sama dengan A sin B X tambah C. Sekarang ini dia tak bagi langsung. Macam mana ni cikgu? Dalam ini tak ada graf juga. So, bila dia macam ini, segitiga, trigonometri ini dia boleh dicari menggunakan segitiga. Sebab itu dekat sini kalau awak perhatikan, gambar rajah dia macam segitiga. Okay, so, lukislah segitiga itu supaya awak nampak segitiga yang dimaksudkan adalah yang ini. So, ini tadi adalah kita punya rumah api. Dekat sini tadi rumah api kita. Dekat sini adalah kita punya sinar cahaya tadi. Dekat sini adalah S. Okay, S. Saya labelkan S. Dan dekat sini 500 adalah dia punya jarak. Okay. So, bila awak tengok maklumat awak daripada segitiga ini, untuk mencari X, boleh ke tidak? Macam mana awak nak cari? Okay, awak tengok S sekarang ini, dia berada di depan dia. Lepas itu 500 dia berada di bawah dia. So, dekat sini untuk soalan yang melibatkan segitiga bersudut tegak, cuma dua. Yang pertama, teorem Pythagoras dan yang kedua, Soh Kah Tua. So, bila maklumat kita macam ini, kita guna Soh Kah Tua. So, sekarang ini kita ada S. S ini dia bertentangan. Bila bertentangan, ini adalah O. Okay. Lepas itu, 500 ini adalah kita punya bersebelahan. Okay. Kalau bersebelahan, ini adalah kita punya A. So, sekarang ini kita ada O dan kita ada A. So, kita guna TOA ataupun tangent. Okay. So, macam mana nak buat? So, kan tangent. So, kita ungkapkanlah tangent X sama dengan S per 500. Okay. Boleh ke tidak ikut sekarang ini? Ini adalah awak sudah belajar dekat form 2, form 3. Okay. So, lepas itu, dia minta awak tuliskan satu fungsi bagi jarak S. Kan awak biasa tadi Y sama dengan A. Contohlah. Contoh ini tadi kan. So, ini adalah Y. Sekarang ini dia minta S. So, maksudnya perkara rumus awak adalah S.
Okay, bila perkara rumus awak adalah S, so kita susun 500 bawa naik atas. So dapatlah dia macam ini. 500 tangent X sama dengan S. So awak susun balik S sebagai perkara rumus, kita letak dekat depan. So bila letak dekat depan, S sama dengan 500 tangent X. Okay, so siaplah kita punya fungsi S sama dengan 500 tangent X. Memang biasalah. Bila dah masuk kepada penyelesaian masalah ini, konsep-konsep yang awak sudah belajar dekat Form 1, Form 2, Form 3, Form 4, semua dia boleh pakai dan diuji di dalam soalan. Tak semestinya awak belajar bab 6 kan. Bab 6 saja dia tanya tak. Konsep-konsep yang lama itu semua dia tanya balik. So maksudnya awak mesti tahu balik. Tahu semua konsep-konsep semua benda itu. So macam mana? Nak tahu balik, nak ingat balik, jawablah soalan. Okay. Banyak-banyakkan latihan. Dan soalan B. So, untuk soalan B, nyatakan amplitude dan tempoh fungsi graf itu. Graf tiada amplitude kerana graf tangent. Kan tadi awak dapat S sama dengan 500 tangent X. Ingat, untuk tangent dia memang unik. Dia tiada amplitude. Okay. So, bila dia tiada amplitude, awak tulislah tiada amplitude. Okay. Dan yang kedua, dia minta tempoh. Tempoh. So, untuk tempoh, macam mana nak cari tempoh untuk tangent? Untuk sinus dan kosinus, 360 per B. So, untuk yang ini pula, graf tangent 180 bahagi B. Okay, so bila dia macam ini, kita dapatlah. Okay, ini adalah kita punya fungsi tadi. So, B sama dengan 1. Confirmkah B sama dengan 1? Mana datang B sama dengan 1? Dekat sini. Ni B kita. Kan dia punya ini adalah Y sama dengan A tangent B X tambah C. So, dekat sini dia nak minta cari tempoh. So, untuk cari tempoh 180 per B. B kita tengok dalam soalan. B kita adalah 1. So, bila B sama dengan 1, tuliskan 180 bahagi 1. Dapatlah tempohnya ialah 180 darjah. Excuse me. Okay, jangan keliru. Awak tak boleh terus tulis tempoh sama dengan 180. Bukan macam itu. So, tempoh dia adalah 180 per B. Ini adalah untuk graf tangent. Okay. Ya, tak banyak. Kesimpulan 30 minit saja. So, untuk kesimpulan tadi kita sudah tengok ini adalah kita punya graf fungsi. Kemudian tempoh adalah satu kitaran lengkap, maksudnya daripada awal sifar darjah sehingga 360 darjah. Okay, ini adalah satu kitaran lengkap. Lepas itu amplitude. Amplitude adalah tinggi gelombang. Saya ringkaskan, amplitude adalah tinggi gelombang. Ataupun jarak maksimum yang diukur dari garis keseimbangan. Yang ini cara untuk mencari amplitude. Nilai maksimum tolak nilai minimum bahagi 2 untuk mencari garis keseimbangan. Okay, ini adalah salah satu cara untuk mencari garis keseimbangan. Okay.
Kenapa saya tekankan? Sebab dalam latihan, awak akan guna benda ini. Saya ada bagi satu soalan yang awak akan guna rumus ini. Dan yang kedua, kesan perubahan pemalar terhadap bentuk graf. Yang ini maksudnya awak mesti betul-betul mahir. Apabila nilai A berubah, A adalah apa? Amplitude. Untuk graf sinus, untuk graf kosinus, amplitude. A adalah tinggi ataupun nilai maksimum ataupun minimum. Untuk tangent ada amplitude? Tiada. Lepas itu apabila nilai B berubah, so B bertambah, graf kelihatan mempat. Okey, tempoh sama dengan fungsi. Tempoh sama dengan fungsi pula. Tempoh fungsi berubah. Apabila B berubah, tempoh fungsi berubah. Ini adalah untuk mencari tempoh bagi graf sinus dan graf kosinus. So, bila tempoh sama dengan B, so untuk mencari B, 360 bahagi tempoh. Macam itu. Contohnya satu kita dah lengkap tadilah. Yang kita dah buat tadi. Dan untuk tangent, 180 per B. Tangent memang special, lain daripada yang lain. Nanti kalau awak nak anak awak lain daripada yang lain, bagilah nama dia tangent. Nilai C. C adalah untuk kedudukan. Kalau C positif, maksudnya graf awak dia naik ke atas. Dan kalau C awak negatif, maksudnya graf awak turun ke bawah. Okey, itu adalah yang awak perlu tahu.